Bunga ditanam, kembang sekuntum. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. So, di sini memperkenalkan saya Cikgu Ibtisam selaku cikgu anda pada hari ini, atau in short boleh panggil saya Cikgu Ib. Okay, alright. So, hari ini kita akan belajar mengenai bab 1, pengenalan kepada JKT. Bukan semua, hanya beberapa topik sahaja. Tapi sebelum kita masuk kepada pengajaran dan pembelajaran, jom kita main sedikit quiz dulu. Jom, ayuh. Quiz mengenai bab 1.1 sahaja. Ada 10 soalan ya. Okay, soalan yang pertama, kerjaya manakah yang tidak berkaitan dengan grafik komunikasi teknikal? Adakah jurutera mekanikal, jurutera kimia, jurutera elektrik elektronik atau arkitek? Jawapan dia jurutera kimia. Okey, rasanya semua dah belajar kan sebelum ni? Okey, kita pergi ke soalan nombor 2. Mengenai sistem unjuran selari. Yang mana satukah jawapan yang betul? Adakah oblik, isometrik, berpusat atau ortografik? Yang tidak termasuk dalam unjuran selari adalah unjuran berpusat. Yang lain semua tu, dia adalah jenis-jenis di bawah sistem unjuran selari. Ingat lagi kan? Ni semua adalah bab 1.1. Okey, kita pergi ke soalan nombor 3. Okey, ni adalah mengenai kerjaya JKT mengenai pelukis plan. Adakah pelukis plan perlu merangka idea pembinaan bangunan dan mengesahkan plan? Yes, tidak. Merangka idea pembinaan bangunan dan mengesahkan plan adalah tugas siapa? Dia adalah tugas arkitek. Yes. Okey. Pergi ke soalan seterusnya. Okey, ini adalah berkenaan dengan lukisan berbantu komputer ataupun kita kata CAD. Lukisan CAD adalah sebahagian daripada lukisan teknikal. Jawapannya adalah betul. Okey, selalunya lukisan teknikal kita gunakan manual. Tapi pada zaman yang serba moden sekarang, kita kerjaya-kerjaya yang ada jaranglah pakai manual. Sebaliknya, pakai komputer, iaitu melalui CAD ni lah dan beberapa perisian yang lain lah. Okey. Soalan seterusnya mengenai peralatan yang wajib ada dalam JKT. Ni mungkin kamu tak belajar lagi dan kita akan belajar sekejap lagi. Antara keempat jawapan, manakah jawapan yang betul? Yes. Pembaris tidak termasuk dalam wajib dalam JKT. Sebab apa? Sebab kita dah ada sesikuti. Kita ada sesiku set. Okay. Tapi kalau nak ada, boleh. Cuma, yang perkara yang wajib perlu ada sekuti, jangka lukis, pensel. Dan kita akan belajar lagi lagi. Okay, soalan nombor 6. Ini mengenai maksud JKT. Dah belajar JKT tapi tak tahu maksud? Ya, itu adalah betul. JKT adalah bermaksud media perhubungan dalam bentuk grafik yang mengandungi maklumat lengkap untuk sampaikan maklumat dengan berkesan. Okey, kena ingat tu. Okey, soalan nombor 7. JKT adalah subjek yang penting sekiranya saya ingin terlibat dengan kerjaya seni bina. Adakah JKT perlu untuk kerjaya seni bina? Jawapannya, ya betul. Untuk terlibat dalam kerjaya seni bina, kamu juga perlu belajar JKT. Nampak tak? JKT sebenarnya cabang kepada kerjaya tu sangat luas. Ni kita dah belajar ya sebelum ni. Okay, kita pergi ke soalan nombor 8. Jurutera awam perlu bekerjasama dengan arkitek dan pelukis plan untuk menghasilkan sesuatu rekaan bangunan. Adakah betul atau salah? Cuba fikir. Jawapannya betul. Dia jurutera, arkitek dan pelukis plan perlu bekerjasama. Sebab apa? Jurutera
adalah lukisan draft awal, bagi kepada arkitek, arkitek bagi kepada pelukis plan. So untuk hasilnya sesuatu reka bentuk bangunan tu, dia perlukan kerjasama pihak-pihak tersebut lah. Okay. Soalan nombor 9. Kita dah nak habis dah. Soalan kita ada 10 semuanya. Adakah JKT memerlukan teknik yang sama dengan subjek pendidikan seni? Tidak, ya tidak. Kenapa? Sebab JKT dia lebih kepada teknikal. Dia memerlukan teknik-teknik yang spesifik. Manakala pendidikan seni dia agak bebas. Kalau kamu tak ada teknik spesifik pun, kamu masih boleh melukis. Itu pendidikan seni. Tapi JKT kamu perlu belajar teknik-teknik tertentu. Yang mana kamu akan tengok di bab-bab seterusnya. Okey, soalan yang terakhir kita pada hari ini. Jom kita belajar perlu pasal peralatan dan kertas lukisan dalam JKT. Adakah kamu sudah bersedia? Fikir baik-baik sebelum jawab. Yes, inilah jawapan yang kita mahukan. Ya cikgu, saya sudah tidak sabar lagi. Ya, cikgu pun sudah tidak sabar lagi nak mengajar kamu. Okey, jom kita pergi kepada topik yang penting untuk kita belajar pada hari ini. Topik apa ya? Masih lagi topik bab 1 iaitu pengenalan kepada JKT. Okey, cikgu akan brief sekejap mengenai apakah agenda yang kita akan belajar pada hari ini. Ada dua perkara, ada dua subtopik. Yang pertama adalah media dan peralatan. Yang kedua adalah menyediakan kertas lukisan teknikal. Okey. Sebab cikgu anggap kamu dah belajar bab 1.1. Untuk bab 1.2, kita akan mendalami mengenai beberapa jenis-jenis peralatan JKT. Kita akan belajar pasal fungsi, pasal kegunaan setiap alatan. Kita akan mengenali dengan lebih lanjut lagi mengenai peralatan-peralatan tersebut. Okey. Yang bab 1.3, kamu akan didedahkan, diajar mengenai saiz kertas lukisan dan bagaimana cara nak melaras kertas dengan betul. Okey. Kita pergi kepada bab 1.2 iaitu jenis peralatan. Untuk pengetahuan kamu semua, ada 8 jenis peralatan JKT yang wajib ada. Sebab apa? Sebab ni adalah permulaan kepada topik. So, dari kamu tingkatan 4 sampailah kamu ke tingkatan 5, semua peralatan barang-barang ni kamu perlu ada dan perlu guna. Kita akan melakukan banyak lakaran, lukisan. So, semua keperluan peralatan ni adalah barang yang wajib ada ataupun barang yang penting untuk ada. Barang yang pertama, papan lukis atau meja lukis. Kedua, sesiku T, sesiku set, jangka lukis, lengkung Perancis atau lengkung fleksibel, pensel, pemadam, plat pencontoh. Okay, ingat dia tak ada 8 semuanya. Dan kita akan belajar secara mendalam mengenai satu-satu peralatan. Jangan risau, cikgu akan ajar kamu. Kita pergi ke peralatan yang pertama, iaitu papan lukis dan meja lukis. Selain kalau kamu tengok gambar kat sini, papan lukis ni ada dua jenis lah. Dia ada satu yang plastik, ada juga papan lukis yang jenis kayu. Okay, mana satu yang nak guna, tak kisah. Tapi, kalau nak senang bawa, nak ringan, bolehlah papan lukis yang plastik. Jom kita tengok apa kegunaan dia. Kenapa perlu ada papan lukis dan meja lukis ni? Adalah sebab papan lukis digunakan sebagai tempat alas untuk melukis. Kalau kita tak ada papan lukis, meja lukis ni, kita tak ada satu permukaan yang rata. Takkan kita nak melukis pada suka-suka hati je? Tak boleh. Sebab dengan adanya papan lukis, meja lukis ni, dia memudahkan kita
untuk melukis dan sebagai tempat alas. Jadi kita ada satu permukaan yang rata. Lukisan kita pun akan jadi cantik. Tak ada tak ada bengkok-bengkok sebab permukaan dah rata. Okey, yang kedua, beza antara papan lukis dengan meja lukis ni. Okey, papan lukis, kelebihan dia, kamu boleh bawa dia ke mana-mana sebab dia macam portable, dia ringan, cikgu dah beritahu tadi kan. Dan kalau meja lukis pula pun ada kelebihan dia. Memang susah nak bawa ke sana ke sini, tapi kelebihan meja lukis, dia boleh dilaras mengikut kesesuaian. Okey, kalau kamu tengok di sini, dia boleh ditinggikan dan dia boleh dicondongkan. So, kamu nak melukis dalam keadaan duduk pun selesa sebab kamu boleh condongkan. Kalau nak berdiri pun boleh je sebab kamu boleh tinggikan. Okey, yang penting, penjagaan papan lukis dan meja lukis. Sebab kita dah beli papan lukis ni, selalunya meja lukis disediakan di sekolah lah. Kita dah beli papan lukis, dah mahal-mahal, perlu dah jaga dengan baik. Sebab dari segi kebersihan permukaan dia, kita kena pastikan dia sentiasa rata, sentiasa bersih, sentiasa lurus. Sebab kita tak nak dia mempengaruhi lukisan kita nanti. Kalau tak, rosak lukisan kita. Okay, so nampak kepentingan di situ. Kena jaga dengan baik supaya dia dapat berfungsi dengan baik. Okay. Peralatan yang kedua, digunakan bersama dengan papan lukisan. Meja lukis. Okey, ini adalah merujuk kepada sesikuti. Kamu tengok ada 3 sesikuti sini, 1, 2, 3. Semua ni adalah dikenali sebagai sesikuti, cuma jenis yang berbeza. Ada yang kayu, ada yang besi. Ada yang plastik. Okay. So, kita guna masa bila sesikuti ni, kita gunakan bersama dengan papan lukis. Kita tengok kat sini. Selalunya kita akan letak di sebelah tepi. Okey. Sesikuti ni dia ada 2 bahagian, iaitu bahagian kepala. Ini bahagian kepala dan bilah panjang. Okey, ini bilah panjang. So, kalau kamu tengok di sini, bahagian kepala dengan bilah dia adalah saling bersudut tepat. Sudut tepat ni berapa? 90 darjah. So, dia adalah bersudut tepat. Dia memang 90 darjah. Okey, jadi kamu gunakan sesikuti ni untuk membina garis ufuk ataupun garis mendatar yang lurus. Okey, nampak di sini. So, kita akan letak sesikuti bersama dengan papan lukis supaya kita senang untuk membina ataupun melukis garis mendatar yang lurus. Di mana kita tak perlu gunakan pembaris lah. Ada sesikuti, dia akan membantu kamu untuk melukis garis ufuk atau garis mendatar. Okey. Peralatan yang ketiga, namanya sesiku set. Okey, tengok di sini ada 2 jenis sesiku set. Sesiku 30, 60 degree, sesiku 45 darjah. Okey, nampak beza dia? Ada 2 jenis di sini. Okey, so apa kegunaan sesiku set ni? Bila kita nak pakai sesiku set, kita akan pakai dia bersama dengan sesikuti dengan papan lukis. Kamu dah letak sesikuti pada papan lukis, kamu akan menggunakan sesiku set itu untuk membuat garisan tegak, condong dan selari. Ada 3 jenis lukisan yang kamu boleh buat. Okey, contohlah ada di sini, dia bagi contoh kat sini untuk garis tegak lah. Kamu letak sesikuti di sini, letakkan sesiku set di sini dan kamu boleh lukislah garis tegak. Okey, itu fungsi dia. Ataupun kamu boleh guna untuk melukis garis yang mempunyai sudut-sudut tertentu. Contohnya, kamu boleh buat garis yang ada sudut 90 atau 60 atau 45 atau 30 darjah. Okay. Kalau nak sudut yang lain, kamu boleh gabungkan kedua-dua sesiku ni untuk menghasilkan garis condong
yang bersudut 15 darjah, 75 darjah, 150, 135 dan 150. So, yang paling penting bila kamu dah ada sesiku set tu, bila kamu dah beli sesiku set, jangan suka-suka hati je main-main sampai tumpul kat tepi tu. Maksudnya kamu kena jaga dengan rapi supaya dia dalam keadaan lurus dan tak melengkung. Sebab kalau dia dah melengkung, bila kamu nak lukis garis lurus, dia akan merosakkan garis lurus kamu itu, garis tegak, garis condong. Dia jadi tak cantik lah. So, tak berhasil lah lukisan kamu tu. Kalau dah bengkok, lengkung, dah melengkung, tak lurus dah, kamu kena tukar dah sesiku set yang baru. Okay. Tengok di sini, cikgu letakkan beberapa contoh cara melukis sudut. Okay. Ni kamu ambil sesiku set yang bersudut 30-60 ni. Okay, kamu letakkan secara menegak di sini. Kamu dapat lukiskan sudut 90. Okay, ni sudut 60. Kamu ambil sesiku set yang sama. Cuma kamu pusingkan dia ke sebelah sini. Dapatlah sudut 60. Sudut 30 dari mana? Dari satu bucu yang lain, yang satu lagi. Kan ada 3 bucu? Kan ada 3 bucu. So, satu bucu 90, 60, 30. So, bucu yang 30 di sini. Kalau nak lukis 30 darjah, kamu ambil bucu yang 30 darjah. Manakala untuk sudut 45 darjah, kamu tak boleh pakai sesiku yang sama. Kamu kena ambil sesiku yang ada 45 darjah ni. Okey. Alright. Yang keempat, peralatan yang perlu ada adalah jangka lukis. Kenapa penting kena ada jangka lukis ni? Sebab kamu akan gunakan jangka lukis untuk membina garis bulat atau lengkuk. Okay, nampak di gambar sini? Mula ada bahagian tajam ni, ada titik tengah. Okay, kamu pusing dia, kamu akan menghasilkan garis bulat. Selain buat garis bulat ataupun lengkuk, tak menghasilkan satu bulatan tapi lengkuk pun boleh juga. Kamu juga boleh gunakan jangka lukis untuk memindahkan jarak. Contohlah, kamu ada jarak, kamu ukur di pembaris, kamu nak 4 cm. Kamu letak jangka lukis di pembaris sebanyak 4 cm. Kamu jangan ubah bukaan dia. Yang sama kamu letak di kertas. So, dari situ kamu akan pindahkan jarak. Tak apa kalau tak faham sekarang, kita akan belajar lagi nanti. Jangan risau. Sebab cikgu akan tunjukkan satu-satu nanti. Kalau kamu belum faham, jangan risau. Okey, ada beberapa jenis jangka lukis. Dia ada yang keluli, dia ada yang plastik. Terpulanglah nak guna mana. Tapi kalau boleh, gunalah yang berkualiti. Sebab apa? Kalau yang tak berkualiti ataupun yang murah, jangka lukis tu dia akan mudah goyang. So, bila goyang, kamu tak akan mendapatkan garis bulatan yang tepat. Yang cantik. Tak cantik lah. Okey. Yang pasti jangka lukis dia akan ada dua bahagian. Satu bahagian tajam, satu lagi bahagian pensel. Okey. Bahagian pensel ni mungkin kamu pakai yang kamu kena letakkan pensel tu. Ataupun ada pensel mechanical dah. Mana-mana pun tak apa. So, yang penting kedua-dua bahagian boleh dilaraskan dan tidak boleh terlalu longgar. Kalau longgar, kena ketatkan skru. Kalau tak dapat juga, kena beli baru. Okey, alatan yang kelima, lengkung Perancis ataupun lengkung fleksibel. Ada dua jenis lengkung yang boleh digunakan kat sini. Dan setiap lengkung ni ada kelebihan dia juga. Ada kelebihan yang berbeza. Okey, macam contoh lengkung Perancis ni. Okey, ni di sini adalah lengkung Perancis. Okey. Dia digunakan untuk kerja melukis garisan lengkung.
iaitu menyesuaikan bentuk alat pada titik-titik garisan lengkung yang hendak dilukis. Macam contoh dari satu titik ke satu titik kamu nak lukis lengkung. So kamu boleh pakai lengkung Perancis. Ada satu lagi lengkung iaitu lengkung fleksibel. Ini dia macam pembaris tapi kamu boleh fleksibelkan dia. Dia boleh diguna untuk membina garis lengkung juga. So kedua-duanya adalah untuk membina garis lengkung sebab tu nama dia lengkung. Okey, apa kelebihan kalau kita nak pakai Perancis? So kelebihan kalau nak pakai lengkung Perancis tu, dia menjadikan lukisan lengkung kamu tu lebih cantik sebab dia ada acuan. Dan acuan lengkung Perancis ni dia keras. So bila kamu letak pada kertas lukisan, dia tak akan bergerak. So kamu senang untuk melukis garis lengkung tersebut. Tapi kamu juga boleh guna lengkung fleksibel. Apa kekuatan ataupun kelebihan lengkung fleksibel ni? Kamu boleh fleksibelkan dia. Maksudnya dia senang lentur mengikut kesesuaian. Kalau lengkung Perancis, kamu kena cari di mana lengkung yang paling sesuai. Tapi kalau lengkung fleksibel, kamu letak je, kamu boleh adjust ikut kesesuaian. Tapi kelemahan lengkung fleksibel, dia mungkin bergerak-gerak sikit. So mungkin tak menghasilkan garis lengkung yang cantik lah. Bolehlah nak guna mana-mana antara dua ni. Okay. Kita ada yang keenam, kalau tak ada pensel memang tak jadilah lukisan, memang tak terlukis lah lukisan tersebut. Memang kena ada pensel. Okay, pensel mestilah untuk melukis garisan. Kalau tak nak lukis pakai apa kan? Ada dua jenis pensel yang boleh diguna. Pensel kayu ni ataupun pensel mechanical. Mana-mana pun boleh. Okay, yang penting kamu kena tahu dari segi grade pensel tersebut. Dia ada 3 kategori grade. Grade, bila kita sebut grade ni, dia melambangkan grade kehitaman pensel. Ada yang hitam, ada yang sama-sama, ada yang tak berapa hitam, ada yang menghasilkan tona yang cerah. Ada 3 jenis, iaitu jenis keras, sederhana dan lembut. Kalau mengikut gambar di sini, di atas dia dikategorikan sebagai grade lembut. HB sederhana dan bawah daripada HB iaitu H dan ke atas dia adalah kategori keras. Okay. So setiap pensel yang kamu pilih mestilah berdasarkan grade yang sesuai. Contoh kata kamu nak lukis apa? Kamu nak lukis garis oblik ataupun kamu nak lukis garis condong, garis objek, garis pembinaan. So, perlu menggunakan pensel yang tepat. Tapi kalau untuk dalam kelas, untuk selalu kita guna, yang dicadangkan adalah pensel 2B ataupun pensel HB. Itu menghasilkan garis yang hitam dan cantik lah. Mudah nampak. Okey. Ini adalah contoh untuk kamu lebih mengetahui mengenai grade pensel dan kegunaan dia. Okay, cikgu ada mention tadi, cikgu ada sebut tadi mengenai grade yang keras kan. Okay, tengok di sini grade keras ni, bila kita nak pakai grade yang keras. Siapakah grade yang keras? Grade yang keras ni adalah diwakili oleh ada huruf H. So 4H dan ke atas sampailah 9H tu adalah grade keras. Bermaksud keras di sini, bermaksud bila kamu lukis, dia garisan yang terhasil dia bertona cerah. Dia tak berapa terang, dia tak berapa gelap. Sebab dia keras, jadi dihasilkan garisan yang macam pudar, garisan yang cerah aja. Sebab apa? Sebab dia sesuai untuk garisan binaan, garisan untuk panduan, garisan yang memerlukan ketepatan. Maksudnya kamu cuma buat draft dulu. Kamu cuma buat secara kasar dan nanti akan kamu tindih dengan grade yang lembut. Okay, so alright. Dia ada grade yang sederhana,
Di sini dia diwakili oleh grade B, HB, F, H, 2H, 3H. Okay, sederhana ni dia maksudnya dia terang sedikit daripada grade keras di situ. Jadi grade ni sesuai lah kalau kamu nak buat lakaran. Nanti cikgu minta kamu sila lakarkan. Pakailah grade-grade di sini. Kamu boleh pakai HB lah, yang biasa HB lah. Lakaran, penghurufan, tanda anak panah, garisan objek, garisan tengah. Okay, faham? Okay, kita ada satu lagi grade lembut, di mana dia diwakili oleh huruf B, 7B, 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B. Tapi pensel yang selalu kita guna adalah apa? Pensel 2B. Kamu dah ada 2B tu dah cukup lah. Sebab dia akan menghasilkan garisan yang tebal, cantik. Cikgu tengok pun tak adalah kena tengok dekat. Tengok jauh pun dah nampak garis tu. Dia menghasilkan garis yang tebal dan terang. Itu maksud grade lembut. Okay, faham grade-grade ni sebab kamu perlu pilih pensel yang bersesuaian bila nak lukis nanti. Bila nak lukis lukisan teknikal nanti. Faham? Okay. Yang ketujuh, bila dah ada pensel, kena ada pemadam. Pemadam digunakan untuk apa? Untuk kita padam lah. Untuk kita padam contohnya lukisan-lukisan yang tersalah, garisan yang tersalah. Itulah fungsi dia. Kamu pun tahulah apa fungsi pemadam kan. Selama berapa tahun dah kamu duk guna pemadam. Cuma perkara yang perlu kamu tahu mengenai pemadam ni, bila kita nak guna dalam lukisan teknikal, pastikan pemadam yang kamu guna tu berkualiti. Belilah yang mahal sikit. Maksudnya bila berkualiti, bila kamu nak padam, dia tak payahlah nak tekan kuat-kuat sampai terkoyak kertas lukisan tu. So bila pemadam berkualiti, dia akan memadamkan tanpa meninggalkan kesan. Nampak cantik lah, hilang habis. Dan dia tak akan merosakkan kertas lukisan kamu. Okay, faham? Ingat ada dua jenis pemadam. Ada pemadam pensel dan ada juga pemadam dakwat. Kalau guna pen, kita pakai pemadam dakwat lah. Tapi dalam lukisan kita guna pensel, so kita pakai pemadam pensel. Yang terakhir adalah plat pencontoh. Tahu ke apa plat pencontoh? Ni tengok gambar kalau tak tahu. Ini adalah plat pencontoh. Kepentingan plat pencontoh ni? Kalau tak ada plat pencontoh, boleh kita melukis? Ya, kita masih boleh melukis. Tapi dengan ada plat pencontoh ni, dia memudahkan kerja pelukis sebab dia digunakan sebagai alat tambahan untuk membantu pelukis. Macam untuk mendapatkan keseragaman bentuk dalam lukis. Contoh kata kamu nak pakai bulat yang sebesar ini kan. So kamu guna plat pencontoh ni, kamu tekuk satu bentuk ini sajalah. So kamu akan dapat seragam bentuknya. Okay? So dia akan mudah lah kalau contoh kamu nak lukis 10 bulat ni yang sama ni. Lukislah 10 pakai plat ni je. Senang kerja. Okay? So inilah fungsi plat pencontoh. Dan sebenarnya ada pelbagai jenis lah plat pencontoh mengikut bidang dan kegunaan sendiri. Ini hanya ada dua sekadar guna bagi tunjukkan kamu lah. Ada dua jenis kat sini, ada banyak jenis lagi sebenarnya. Okay? Sebelum kita pergi ke kertas lukisan, faham ke? Faham. Okay. Alright. Boleh kita teruskan kepada subtopik 1.3 iaitu mengenai kertas lukisan. Okay? Alright. Kamu dah ada papan lukis, kamu dah ada pensel jangkau lukis. Kalau kamu tak ada kertas lukisan, macam mana kamu nak lukis? Takkan nak lukis kat dinding kan? Okay, so oleh sebab
kertas lukisan juga adalah penting kepada seorang pelukis. Okey, ataupun penting dalam subjek JKT ni. So, kamu kena tahu jenis-jenis kertas lukisan yang ada. Tapi sudah tentulah kertas lukisan yang selalu kita guna adalah saiz apa? Buku tulis selalunya ada yang saiz A4. Ada yang A3. So kebanyakan kertas yang kita gunakan adalah yang bersaiz A4 ataupun bersaiz A3. A3 tu lebih besar sedikit lah daripada A4. Okay. So kamu tengok kat sini. Okay, ni ada daripada saiz A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. So, kamu tengok di sini daripada A0 saiz dia besar. Makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil. A7 ni kecil je. Bayangkan A5 adalah separuh A4. Okay. A6 separuh A5. A7 ni separuh daripada A6. Sangat kecil. Okay. Ada beberapa siri saiz. Sebab yang kamu selalu tahu adalah saiz siri A for A3. Tapi ni sekadar untuk pengetahuan tambahan lah. Sebenarnya ada siri-siri yang lain juga. Kita ada saiz siri B, siri C, siri R, siri F. Okay. Ini tak ada dalam exam Ini cuma untuk pengetahuan kamu. Kalau saiz siri B, dia lebih besar daripada siri A. Dia digunakan untuk lukis poster. Untuk lukisan dinding. Yang besar-besar tu lah. Kalau saiz siri C, dia lebih kecil. Dia sesuai dijadikan saiz untuk sapu surat. Dia macam saiz A7 tu lah, tapi mungkin ada yang lebih kecil lagi. Kalau saiz siri R, biasanya digunakan untuk kertas tebal. Untuk tujuan mencetak gambar. Okay? Boleh? Okay, kalau saiz siri F pula, dia biasanya digunakan untuk persuratan atau salinan. Cukuplah sekadar yang kamu kena tahu bahawa kertas lukisan yang sering kita gunakan adalah saiz A4 dan juga saiz A3. Okay, tengok gambar ni. Bila ada gambar ni mudah sikit faham kan? Okay, tengok baik-baik. Kita mulakan dari bawah. Okay. Dimensi yang paling besar di sini adalah mewakili A0 lah. Okay, dia paling besar. Dan kamu lipat dua saiz A0 ni, kamu bahagi dua. Separuh daripada A0 ni adalah saiz A1. Kamu lipat dua A1, dapat separuh, itu adalah saiz A2. Okay, besar lagi. A2 tu kira besar juga lagi tu. Kamu lipat dua, kamu dapat saiz A3. Selalunya buku lukisan yang standard dia dalam saiz A3 lah. A3. Okay. So, kamu lipat dua A3, kamu dapatlah saiz A4. A4. Buku nota selalu biasa A4 Okay, kamu lipat dua A4 tu, kamu dapat dah A5. Okay, faham Faham AA ni apa? Nak lebih memahamkan kamu lagi, kita tengok video dulu. Okay, cuba tengok video cara melaras kertas pada papan lukis. Okay, ambil kertas, letak atas papan lukisan. Ambil sesikuti. Nampak? Okay, kamu gerakkan macam tu. Okay, maksudnya kertas tu dah sekata lah atas papan lukis tu. Jadi, kamu ambil pita perekat. Letakkan satu dekat bucu tu. Satu lagi kat bucu belah.
Belah sana, belah kiri atas. Okey, kamu gerakkan siku T. Okey, tolak ke atas. Kamu ambil perekat dan tampalkan bucu bahagian bawah pula. Jadi ada 4 bucu yang kamu perlu tampal. Tujuannya supaya kertas tu tak bergerak masa kamu melukis. Kalau bergerak susah lah nak lukis. Okey, faham Okey. Dah sampai rumusan. Masa untuk rumusan. So, Cikgu Ip akan merumuskan apa yang kita dah belajar pada sesi PNP kita pada kali ini. Okey, pada awal kelas Cikgu ada buat quiz. So, kita dah belajar mengenai bab 1, kita imbas kembali. Yang kedua, kita belajar mengenai media dan peralatan yang diperlukan dalam JKT. Kita belajar mengenai banyak jenis-jenis peralatan yang ada 8 jenis peralatan kesemuanya. Okey, dan kita juga belajar mengenai apa kepentingan kegunaan alatan ni. Sebab alatan JKT tu awak kena ada dan awak akan gunakan sepanjang awak belajar subjek JKT. So awak kena make sure kan awak ada alatan-alatan yang kita tengah belajar tadi. Okey, yang keempat pula kita belajar pasal kertas. Betul. Kita belajar pasal kertas, iaitu kita belajar beberapa saiz kertas yang ada. Ada siri A, siri B, siri C. Tapi yang paling penting yang kita akan gunakan adalah saiz A4 dan A3. So, kita juga belajar yang kelima adalah cara untuk melaras kertas pada papan lukisan dengan cara yang betul. So, awak dah tahu ke semua basic 1.2, 1.3 ni adalah basic. So, nanti pada kelas-kelas yang akan datang, awak akan belajar banyak lagi perkara dan awak kena banyak melakar dan melukis. So, get ready and make sure awak faham semua perkara yang kita belajar ni supaya awak tak ada masalah pada kelas-kelas akan datang. Kita akan jumpa lagi pada kelas yang seterusnya. Sekian. Assalamualaikum. Jumpa lagi.